Saya nak tanya, ada yang ada masalah lagi tak nak buat tangent atas graf? Ada tak yang ada masalah lagi? Kau tanya kat sini mesti ramai tak nak jawab tak? Nurin okey? Nurin okey buat tangent? Okey, tapi tengah buat lagi. Tak apa. Deadline dia hari Sabtu tak? Teacher bagi. Sabtu kan? Lama, lambat lagi kan? Sehari 2 hari. Okey lah tu. Okey kalau ada masalah lagi nak buat tangent, kena usaha untuk faham juga. Jangan tinggal. Jangan tinggal macam tu lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 9. Itu homework kan? Cuma teacher kata jangan lukis lagi sebab teacher nak tunjuk cara nak lukis. Okey, so sekarang ni teacher pergi kat gambar ni. Ni. Inilah gambar yang teacher dah bagi dalam grup dah. Yang inilah yang selalu ditanya kepada pelajar cara nak lukis. Kalau dia kata draw labeled diagram tu, yang inilah untuk eksperimen dalam rate curve reaction. Okey, kalau kita pergi kepada nota ni, ada yang lagi clear sikit lah, yang ini. Okey, so kita tengok pada soalan nombor 9 tu. Soalan nombor 9 tu, kenapa kita kena lukis gambar ni? Kenapa kita kena lukis gambar ni? Sebab ini adalah metod untuk kita collect gas. Kan ada satu lagi metod yang pakai shrink kan? Ada kat atas ni teacher tunjuk. Kat atas ke? Yang ni pakai shrink kan? Yang ini kita tak pakai dalam lab. Kita tak buat dalam lab. Yang kita buat untuk collect gas adalah yang ini. Sebab tu lukisan yang itu. Yang inilah. Kalau kita tengok kepada data dia ni. Data dia ni kan? So dia bercakap tentang isi padu, volume of gas. Yang dia masukkan dalam data ni adalah tentang volume of gas. Maksudnya dia menggunakan teknik collect gas lah. So nak pakai eksperimen yang mana? Memang yang ini je Memang yang ini. Okey. So gambar teacher dah bagi dalam grup kan. So kalau lupa boleh refer kat situ lah. Okey, baik. So pertama sekali dia ada tips untuk kita lukis dengan betul dan apa yang pemeriksa tengok. Okey, pertama sekali mestilah kita guna conical flash guna apparatus yang betul. Conical flash. Sebab apa pakai conical flash? Sebab kita nak swirl dia. Kalau pakai beaker, tangan kita kecil kan, tak boleh nak penuh pegang beaker tu kan, nanti pecah lah. And then permukaan beaker tu besar. So macam mana kita nak collect gas kan? So kalau conical flash, dia gini kan? Dia macam ni kan, corong kecil kan. So kita boleh letak stopcock ataupun gabus lah untuk kita tutup. Macam tu. Kenapa kita nak kena tutup? Sebab kita tak nak gas yang dihasilkan tu keluar daripada kelalang tu lah. Kita nak collect gas kan? So that's why kita kena hati-hati kat situ. Yang ni betul-betul kena cover. Okay, so yang penting sekali apa dia? Kita nak yang pertama yang kat sini. Lukisan yang kat sini. Apa yang pentingnya? Nampak macam tak ada apa-apa kan? So macam mana nak lukis dengan betul? Okay, teacher bagi satu contoh lah Satu contoh yang mana boleh jadi salah, yang mana boleh jadi betul. Okay. Ada student, dia suka buat gini kan? Dia betul lah conical flash ni. Lepas tu dia buat gini. Ni delivery tube lah. And then gabus. Apparatus dia betul. Apa yang dia lukis tu semua kita guna dalam eksperimen, tapi cara lukis. Apa yang salah? Pertama sekali kat conical flash tu tak ada telinga. Telinga maksud dia gini. Tu telinga tu. Alamak. Kau tengok kat gambar ni telinga dia. Ni telinga conical flash. Kena buat. Kena buat. Memang dia ada sikit. Okay. And then apa lagi yang salah kat gambar ni? Telinga tak ada kan? Buat warna merah jap. Telinga tak ada. And then gabus tu masuk ke dalam. Bila kita lukis gabus masuk ke dalam, maknanya kita tak menepati cara untuk kita set up lah masa dalam lab. Sebab apa? Bila gabus duduk dalam, nanti bila kita nak bersihkan, kita tak boleh nak bawa keluar gabus tu. Adakah kita kena pecahkan conical flash? Kalau 10 group buat macam ni, habislah 10 conical flash dipecahkan untuk keluarkan gabus tu. Tak boleh lah. So nak lukis macam mana?
Okay, teacher lukis balik yang betul Okay, satu kena ada telinga. Okay, and then gabus beserta delivery tube tu. Okay, teacher buat tube dulu. Okay, gabus tu mesti keluar separuh. And then separuh lagi kena duduk dalam. Kalau duduk kat luar, contoh student buat gini, gabus duduk luar. Tak boleh juga sebab dia akan ada space kat sini untuk gas keluar kan. So macam ni yang teacher buat ni. Ini betul, ini salah, ini salah. Keluarkan gabus tu separuh dan pastikan ada telinga tu. Telinga conical flask dan gabus tu keluar. So bermaksud setup apparatus tu betul lah. Gabus tu nanti kita boleh senang keluarkan selepas habis reaction tu lah. Kita nak kemas-kemas kan. So perhatikan kat sini. Memang sangat famous kalau yang ni salah, semua diagram jadi salah. Penat kan? Kita dah lah banyak apparatus nak kena lukis. Kan? Dah lah susah pula tu bioret nak terbalik lah, delivery tube lah gini. Lepas tu sekali salah disebabkan benda ni. So hati-hati kat situ lah. Okay. And then seterusnya kat mana lagi dia tengok? Kat sini. Yang ni. Tip of hujung delivery tube tu perlu agak masuk ke dalam bioret tu. Sebab contoh teacher tunjuk macam ni. Mana lagi teacher nak contoh ni? Ni kan ni bioret terbalik tak? So muncung tu lukis macam ni. Biar dia masuk sikit. Jangan ke dalam sana, dia masuk sikit. Sebab kita nak pastikan gas tu betul-betul masuk dalam bioret. Kalau lah pelajar lukis macam ni. Gini kan, macam tak masuk kan. So gas mungkin akan keluar kat sini. So dia pergi kat udara lah. So kita tak boleh nak collect gas dengan banyak lah, maksimum kan. Dia keluar. So kat situ. Okey, apa lagi? Dia ada 3 benda sebenarnya. Satu lagi, selain pada hujung delivery tube tu, ni, water level ni. Pastikan water level tu berada di atas bioret pembukaan ni, yang ni. Sebab apa? Kalau lah gini, dia ada banyak reason lah. Setiap benda tu yang kita lukis tu kenapa tu dia ada reason dia lah, bukan saja-sajalah. So anda kata buat gini kan. Delivery tube masuk kan. So water level dia parah-parah ni je. So biasanya tekanan air tu tak kuat lah untuk tolak gas tu masuk. Okay, kita belajar kan atmosfer tekanan luar lah, fizik sikit lah. So pastikan water level tu atas sikit lah daripada yang ini, yang tip of delivery tube ni. Ini. So water level kat sini parah-parah ni. Dia tengok yang itulah. Satu, lepas tu tip tu masuk ke tak and then water level kena betul. Diagram ni memang agak leceh tapi dalam ROR ni je yang kita kena tahu. Right? Ada yang lukis lain selain daripada tu salah lah. Sebab selain daripada tu bukan teknik mengumpul gas. Okay. Sebab ada teknik ni kan. Ni kan, ni bukan collect gas ni. Dia just nak tengok mass. Perubahan mass tu. Tapi sedangkan soalan ni dia collect isi padu kan. Isi padu gas kan. That's why kita kena lukis method untuk kita collect gas. Okay, bila dah lukis, setiap lukisan, tak kisahlah bukan dalam tajuk ni je, apa-apa yang awak lukis mesti kena label. Label lah yang awak rasa perlu label tu. Tapi yang paling penting, bahan yang kita letakkan tu kita kena label. Contohnya acid. And then marble. Marble nak buat nama lain dia calcium carbonate pun boleh. Nak buat marble saja pun boleh. Kena tulis, kena label. Okay, tak perlulah label conical flask, stopcock, delivery tube tu tak, itu benda basic kan. So bahan tu kena, reactant tu. Okay, and then air. Ni dia tambah je bioret. Nak tak label pun tak apa, tapi yang penting ini. Okay, so method ni nama dia water displacement method ni. Ni tak apalah. Alright, clear tak? Boleh? Clear, teacher. Clear? Okay. So tak apa, nanti bila kita dah form 5 kan, bila kita buat revision balik, bila dah form 5 memang teacher akan patah balik. Bukan patah balik nak pergi go through satu-satu. Teacher kita akan buat revision balik. So benda tu benda yang teacher akan tekankan lah, benda yang sama. So untuk masa sekarang ni, practice dulu. Fahamkan dulu konsep dia. Sebelum nanti masa form 5 bila nak buat revision, tak adalah awak rasa lost zero sangat kan. Okay, so ini boleh dah lukis untuk nombor 9 tu. Pastikan cara yang betul. Teacher akan tengok kat sini ni. 3 benda tu dengan water level tu.
Yang lain tengoklah apa dalam gambar ni. Satu lagi water. Nasib baik teringat. Kelas A teacher tak ingatkan, lupa. Water mesti ada dash line Dia tak boleh kosong. Mesti ada dash line. Ni water ni pun dalam water. Sebab itu memang dalam chemistry kalau kita letak solution air ataupun apa-apa solution mesti kena buat gini. Tu. Tak boleh kosong gitulah. Okay. Alright. So terus pergi ke macam yang teacher bagi tahu, teacher nak discuss sikit lah soalan nombor 10. Soalan nombor 10 nanti awak snap lah, awak jawab. Awak tengok apa yang teacher jawab, nanti awak snap, salin dan hantar kat teacher lah. So hari ni homework awak snap apa yang teacher jawab, bukannya homework yang awak buat sendiri. Okay, pergi kat soalan 10. Soalan 10, siapa yang boleh buka, ada iPad tu buka lah. Siapa yang ada buku tu, salin je jawapan dia. Okay. So jangan rasa kekurangan lah, teacher pun tak ada iPad. Mana yang boleh lah, effort kena ada. Okay, soalan 10. Okay, soalan 10 kan, ni adalah contoh-contoh bentuk soalan ROR lah. Macam mana kita nak tahu dia ROR, dia dah bagi tahu dah kat atas ni, factor the effect. Kalau factor ni kita tak belajar lagi, kita baru nak belajar hari ni. Okay, so untuk soalan macam ni, walaupun awak tak belajar lagi tentang factor, kita boleh juga buat. Okay, teacher explain dulu, nanti awak boleh kaitkan dengan factor. Okay, so dia bagi kita 3 eksperimen yang nampak sama kan, nampak sama tapi memang exactly sama kan, tapi apa yang bezanya? Apa yang berbezanya? Kita tengok apa yang beza. Suhu. Suhu. So suhu dia berbeza kat sini. So bila berbeza maknanya faktor dia adalah suhu, tentang suhu. Okay, faktor ni nanti kita nak belajar sekejap lagi ni. Faktor, kenapa ada faktor? Sebab kita belajar tentang tindak balas. So kadar tindak balas ada yang tinggi, ada yang rendah kan. So apa yang menyebabkan kadar tindak balas tu jadi tinggi? Apa yang menyebabkan kadar tindak balas tu jadi sangat slow, rendah kan? Kenapa? Mesti ada faktor yang menyumbang kepada kadar tindak balas tinggi ataupun rendah tu kan. So keluarlah faktor. So dalam tajuk ni ada 4 faktor sahaja. Okay, dalam cerita dia ni dia pakai faktor suhu. Okay, suhu ni. Alright, so yang lain tengok kat sini. Bila dia pakai suhu yang berbeza, kita tengok masa yang diambil berapa untuk dia menghasilkan produk. Produk tu nanti kita tengok dia reaction ni tentang apa. Kita tengok kat sini, kalau suhu 30, dia mengambil masa 50 second untuk magnesium dissolve. Nanti teacher buat chemical equation baru awak tahu ni pasal apa. Siapa yang dah nampak mungkin dah nampak kan. Okay, kalau dia pakai suhu 35, dia mengambil masa berapa lama untuk magnesium tu bertindak balas dengan asid tu? 20 second sahaja untuk dia dissolve, nipis, jadi nipis. Okay, kalau pakai suhu 40, hanya 15 saat saja yang diperlukan. Bermaksud semakin tinggi temperature tu, semakin cepat reaction dia kan. Cepat kadar tindak balas tu. Itu yang dimaksudkan dengan faktor tu. Apakah faktor yang menyebabkan rate of reaction certain eksperimen ni jadi sangat rendah, dia yang sangat tinggi. Kalau suhu, semakin tinggi suhu tu semakin cepat rate of reaction dia, semakin tinggi. Semakin tinggi rate of reaction dia. Okay, nanti kita belajar. Chapter ni tak tahulah, teacher tak pastilah kalau bagi awak susah ke tak, nanti kita belajar habis nanti awak bandingkan acid base susah lagi ke, acid base and salt susah lagi ke, ataupun ROR yang susah lagi. Tengoklah nanti. Okay, so kita sekarang reaction ni tentang apa, sebab dia dah tanya chemical equations kan. Minta salin Okay, reaction ni kita tengok je lah dia pakai apa, magnesium ribbon ni maksudnya atom lah ni magnesium metal kan. So kita buat gini lah, Mg. Okay, react dengan apa? Acid, hydrochloric acid, H2SO4. Ni reaction apa? Ni reaction apa? Kita dah belajar dalam chemical property. Siapa nak jawab? Ni reaction apa ni? Siapa dapat tangkap? Acid dengan reactive metal. Acid dengan reactive metal. Dia akan hasilkan apa, Iman? Dia akan, apa produk dia yang dia akan hasilkan bila reactive metal? Contoh reactive metal magnesium ke, aluminium ke, ataupun zinc kan. Tapi dalam soalan dia pakai magnesium kan. So itu memang betul lah, reactive metal react with acid. Dia akan hasilkan apa? Ingat tak? Siapa yang ingat? Salt dengan hydrogen gas. Yes, salt dengan hydrogen gas. Siapa tu? Nurin. Nurin. Okay.
Reaktif metal. Okay, react dengan asid, wajib dapat swap dengan hydrogen gas, H2, bukan H sahaja, H2. Okay, okay. So dia akan dapat sini apa? Teacher, Ya. kenapa H2SO4? Hydrochloric acid kan? Silap. Betul. HCl lah kan? Thank you. Cuba perasan. Okay, then dia akan dapat MgCl2 tambah H2. Tapi jangan tinggal macam ni je. Sebab dia tak balance lagi. Equation kita, dia mesti 1 plus 1. Satu, product reactant kena betul. Balancing kena betul. Okay. Dedek tambah 2. So ni yang balance lah. Okay. Alright, so seterusnya satu pemerhatian yang kita nampak. Okay. Siapa boleh teka pemerhatian apa yang awak nampak kat sini? Tengok kat sini lah yang apa awak nampak dalam gambar ni ke ataupun apa yang dia bagi tahu lah dalam table ni. Siapa nak cuba pemerhatian ni? Jawab je lah kat apa yang awak rasa. Siapa nak cuba? Apa pemerhatian yang kita nampak, observation? Tengok kat gambar tu apa yang awak nampak? Time taken. Apa dia? The higher the temperature, the faster the time taken for all the magnesium to dissolve. Itu hipotesis. Tapi point tu ada dalam tu. The higher the time taken, the apa? Apa tadi Faris? The higher the temperature, the faster time taken for the magnesium to dissolve. Hujung ayat tu observation dia. Itu yang Faris kata tu adalah hipotesis. Observation ni awak bagi tahu apa yang awak nampak. Maksudnya pemerhatian result yang kita dapat tu contoh ni mana dah? Okey. Gambar dia menghasilkan apa? Observation tu kita nak tengok produk yang terhasil. Dia tak ada kait dengan suhu. Yang macam Faris cakap tu kalau dia tanya hipotesis, yes, betul sangat. Tapi dia tanya observation, apa yang nampak kat produk tu, kat bahan yang kita dah guna tu, apa yang nampak? Nampak tak ni? Cepat. Bubble. Bubble. Tapi macam nak jawab? Mungkin awak tak biasa lagi kan? Okey kalau ada bubble bermaksud ada production of gas. Gas apa? Hydrogen gas lah. Okay, tapi kita tak boleh sebut lagi. Hydrogen gas is produced, bukan? Itu bukan observation. Nanti awak biasa, nanti bila kita masuk form 5 nanti awak akan nampak lah kenapa pemerhatian ni kita tak boleh sebut apa benda yang gas walaupun awak tahu tu gas apa. Dia akan jawab gini. Sebab kita nak observe kan, observe apa yang kita lihat kan. Dan kita tak kaji lagi apa yang kita nampak tu, kita just nampak sahaja. So dia akan gini je Satu, a bubble colourless. Ni nanti awak akan sendiri faham. Sebab nanti form 5 lagi banyak tentang pemerhatian A bubble colourless gas is produced. Jangan rasa susah lagi. Tak apa. So bubble ni apa-apa reactions yang menghasilkan bubble dia mesti gas. Mesti ada gas yang produce kan. Tapi based on chemical equations ni kita tahu ada gas yang terhasil kan, hydrogen gas. Cuma dalam pemerhatian kita tak boleh cakap hydrogen gas is produced. Oh itu ke yang awak nampak? Sedangkan hydrogen gas is produced tu sesuai untuk kita buat chemical test lah. Sebab apa yang kita nampak tu kita tak tahu pun lagi. Saya nampak bubble gas lah. Saya nampak bubble gas. Nanti akan ada soalan lagi datang. Soalan kat bawah dia kata how to identify the gas produced. Baru kita boleh cakap put a burning wooden splinter and pop some produce, hydrogen gas is produced. Tu baru betul. Ni observation benda yang kita nampak je. Awak cakap lah saya nampak bubble lah, bubble tu. So kalau bubble, teacher bagi tahu dah bubble tu disebabkan gas yang terhasil. Okey, ada lagi satu. Apakah yang berlaku dalam tindak balas ni? Magnesium akan jadi dissolve lah. Ni sebab kita tak pernah buat kan? Eksperimen, yalah banyak tak pernah buat lagi kan? So inilah cara dia. Cuma yang ini lagi obvious lah sebab nampak bubble. Magnesium ribbon dissolve. Itu pemerhatian yang kita nampak. Okey salin yang tu, salin. Okay, seterusnya pergi kat C.
Ni dah terang-terang kita tahu dah sebab kita dah boleh refer chemical equations kita kan. Tapi dia kata namakan. Name tu kena eja. Banyak kali teacher ulang kan. Hydrogen gas. Jangan buat simbol. Simbol hanya bila dia tanya state je, nyatakan ataupun identify. Selagi mana dia tak ada sebut name tu, buatlah nak buat H2 gas ke, nak eja hydrogen gas ke, tak ada masalah. Tapi bila dia kata namakan je, semua kena dalam ejaan. Okay. So nombor 2 tu, ni C2 ni teacher minta buat. Sebab apa? Ni adalah simple calculation stoichiometry. Kalau tak erti lagi tu maksudnya ada masalah dalam semua topik. Sebab semua topik ada tentang stoichiometry yang kita belajar masa chapter 3 tu. Ni simple je. So jawapan dia dah bagi dah. Macam mana pengiraan nak mendapatkan 1.2 DMQ ataupun 1200 CMQ ni? Cuba ini Cuba. Based on chemical equations kita lah. Macam mana nak kira volume of gas? Cuba macam mana, kalau tak dapat tanya teacher lah. Selalu teacher akan bagi jawapan kan. Cubalah dulu, cuba. Kalau awak start kat sini memang awak problem sangatlah dalam calculation. Stoichiometry bukannya ada dalam ROR je. Kat acid base ada. Kat semua topik semua ada. Form 5 lagi lah. Semua ada. Tentang stoichiometry. Dia macam ibu lah juga kan. Backbone jugalah. Backbone untuk chemistry. Okay, D ni teacher boleh buat. Okay. So dia minta kat kita calculate average rate of reaction in cm³ per second. Okay, kita recall balik average rate of reaction. Kalau kita recall balik tentang formula ROR, rate of reactions, nak kira rate of reactions tu mestilah change in the quantity kan? In quantity in the quantity kan? Over time taken. Ni wajib over time taken. Okay, change in the quantity ada 3 boleh jadi dalam bentuk mass of reactant tu kan, ataupun volume of gas, ataupun concentration. Okay, dalam cerita kita ni, apakah kuantiti yang terlibat? Kalau tengok pada data tu kita tahu dah kuantiti apa yang dia ukur. Apa dia? Mass ke, volume of gas ke, concentration? Faham tak? Eksperimen ni dia nak observe apa? Dia observe apa sekarang ni? Volume. Volume of gas lah. Kat sini Sekarang ni dalam ni tak ada kan? Dia cakap pasal suhu, dia cakap pasal masa. Okay, macam mana teacher tahu dia nak volume of gas? Sebab pengiraan kat sini. Pengiraan sini dia minta kita kira volume of gas. Dia tak dicakap pun. Kirakan mass of bla bla bla. Sebab dia tak nak ukur pun pasal mass untuk reaktan. Ada tak dia cakap pasal concentration dalam soalan ni? Tak ada langsung. Semua dia cakap tentang gas. And then yang ini berkait lah ni, C2 ni dia suruh kita kira volume of gas. So kalau jumpa je perkataan volume of gas tu, maksudnya kuantiti yang dia nak ukur dan nak masukkan dalam formula tu adalah volume of gas. Okay. Tak ada pun cakap pasal mass kan? Ada tak kat sini? Ada tak kat mana-mana lah, ada tak cakap pasal mass? Tak ada langsung. Ni jumpa pula volume, maknanya kuantiti kita volume lah. Okay. Dia dah bagi jawapan dia kat sini kan? Teacher ambil lah, teacher ambil terus. Since sebab dia nak cm³, dia dalam cm³, so jangan ambil 1.2 dm³ And dia kata dah buat calculation bla 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 kan? Awak pun buat. So awak guna balik dm³ masuk ke dalam ni. Salah lah sebab dia kata cm³ ni. Okay, tak apa, lama-lama praktis praktis soalan-soalan macam ni, insyaAllah boleh buat. Cuma sekarang ni memang akan nampak rasa susah kan sebab tak biasa buat banyak lagi soalan. Alright, so yang ini cabaran untuk kita buat ROR ni, kita nak mengenal change in the quantity. Kalau student dia macam lemah lagi nak identify change in the quantity tu, dia akan salah kat calculation ni. Ni akan jadi salah, ni akan jadi salah. So hati-hati kat situ. Decide dulu kuantiti apa yang diukur. Okay So sekarang volume of gas lah. Volume of gas. So masukkanlah nilai. Nak kira ROR eksperimen 1. Kalau dia kata average rate of reactions, dia tak ada cakap in the second ke, in the first ke, dia tak ada cakap. Dia terus cakap average rate of reaction. Maksudnya dia merujuk kepada whole ataupun overall. Ni teacher dah discuss kan cara macam mana nak cari overall ke yang ni dalam table ni.
Ini. So macam mana nak cari whole eksperimen? Mestilah daripada kosong sehingga ke poin pertama yang jadi constant, iaitu maksimum produk yang dihasilkan. Jangan ambil poin yang selepas-lepas tu yang dah lama jadi constant tu salah lah. Poin yang pertama dia jadi constant. Itu cara kita nak kira whole eksperimen. So masukkan nilai dia macam ni. Okey. 1200 tu adalah 1200 adalah maksimum dia kan, maksimum produk dia kan. So masukkan 1200 cm3. Sebab apa? Teacher ulang whole eksperimen formula dia adalah kosong tu max product. Max product tu maksud dia produk yang pertama sekali dia jadi apa? Constant. Ni 0 tu time taken to produce, time taken max product. Teacher dah bagi kan sebelum ni, tengok kat situ. So ini maksimum produk dia adalah 1200 cm3. Cuma yang berbeza adalah time taken untuk setiap eksperimen tu. Yang ini 50. So 50 lah, dia dalam second dah kan. Seterusnya masuk kan 50 second. So dia akan dapat dia dah ada jawapan ni, semua betul. 24 cm3. Macam nak buat? S bawa naik jadi second, per second. S negatif 1. Okay, so yang ini pula eksperimen 2. Since kita soalan yang sama lagi overall kan. So ambil maksimum produk dia adalah 1200. Bahagikan dengan time taken dia berapa? 20. Yang ketiga 15. Okay, 20, 15. Okay, 20 second. Dapatlah 60 cm3 per second. Okay, then ROR ni pula 1200 cm3. Tak tulis unit dalam pengiraan pun tak apa. Nak buat macam ni pun boleh. 1200 bahagikan dengan 15 pun tak apa. Tapi final unit, final answer kena ada unit. Kena ada Okay, then dia bahagikan dengan 15 second, dapatlah 80 cm3 per second. Allah, campur-campur kan. So awak ambil lah jawapan tu. Yang ni ya teacher nak minta tolong awak praktis. Nak tahu awak boleh buat ke ada lagi tak yang masalah dengan calculation ni. Macam mana, dia sangat simple ni, paling simple lah. Simple calculation. Right dapat jawapan. Yang perlu dihantar ni, ini. Ni dengan yang ini. Yang ini jawab kena cari. Okay, soalan nombor 11 teacher tak buat lah. Siapa nak try lah. Okay, teacher pergi kat soalan ni. Sebab dia pengiraan kan, takut ambil masa yang lama sangat. Sampai faktor pun tak sempat macam semalam. Satu hal sebab semalam giliran kan kita kan fasa 3. Selit sikit fasa 3. So-nya penggiliran bekerja tu 80% saja. So tak bolehlah semua cikgu datang dalam satu masa. Sebabkan itu adalah jadual penggiliran. And then minggu ni kelas L 2 kali masa teacher kat jabatan. Bila kat jabatan pakai wifi maktab memang banyaklah masalah. Sebabnya wifi maktab dia unstable tau. Teacher memang nak pakai Teams sebab kalau ada student tak masuk memang teacher akan pakai Teams untuk record. Sebab kalau ketinggalan nanti susah nak catch up kan. Ada video yang sebelum ni teacher